Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 pengantar Jawi. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama sekali adalah saya, Siti Sarah binti Azhar, selaku Ketua Kumpulan Quarantine. Ahli yang kedua adalah Muhammad Aiman bin Rosli. Dan yang ketiga adalah Nur Izan Hazirah binti Rosli. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita bergerak ke slide yang berikutnya. Okey, kita masuk kepada definisi ghaib. Kat sini ada beberapa definisi ghaib dan kami ambil beberapa pandangan tokoh tentang ghaib ni. Okey, ghaib adalah kemahiran menulis tulisan Arab atau tulisan Jawi dengan gaya khas atau unik sehingga dapat menghasilkan tulisan yang indah. Kalau kita tengok ghaib semua tulisan ghaib ni semua cantik-cantik, tak ada satu pun yang tak cantik kan. Okey, yang kedua adalah pendapat daripada Ibn Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah. Okey, kaligrafi ghaib ni adalah lukisan dan bentuk harfiah yang menunjukkan kepada kalimat didengar yang mengisyaratkan apa yang ada di dalam jiwa. Okey, kita ada seterusnya kita masuk kepada pendapat Ibrahim bin Muhammad Al-Syaibani. Okey, menurut beliau, istilah ghaib ni dia mengandungi pengertian yang berbeza menurut pandangan masing-masing, dan menurut pandangan beliau sendiri, ghaib ni adalah lidah kepada tangan, kecantikan rasa, penggerak kepada akal, penasihat fikiran, senjata pengetahuan, barakat persaudaraan ketika pertikaian dan pembincang ketika berjauhan, pencegah segala keburukan dan khazanah pelbagai masalah kehidupan. Diambil daripada Aiman Abdul Salam 2002. Okey. Seterusnya pandangan tokoh terhadap seni ghaib dan juga Jawi. Okey, kat sini kami ambil daripada 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Ismail Hamid, Didin Sirajuddin AR dan juga M. Khuraish Shihab. Okey, menurut Ismail Hamid, seni dalam Islam ni adalah menanamkan rasa khusyuk kepada Allah SWT di samping dapat memberikan ketenangan dalam jiwa manusia itu sendiri sebagai makhluk Allah SWT yang dicipta dengan fitrah yang gemar kepada kesenian, kerana seni itu dalam Islam tidak berprinsip seni untuk seni, tetapi seni kerana Allah untuk manusia. Okay. Fitrah manusia ni memang sukakan kepada kecantikan. Jadi Allah SWT juga menyukai kecantikan. Menurut Didin Sirajuddin, beliau menyatakan bahawa khusus bagi para pelukis yang kurang mengenal tulisan Arab, dihimbau agar meneliti dengan lebih cermat khususnya ayat-ayat Al-Quran juga teks-teks Arab lainnya sebelum digalakkan dengan lukisan mereka. Dengan demikian tidak akan terjadi salah satu tulis atau kekeliruan imla. Okey, menurut Quraish Shihab pula adalah seni ini adalah satu keindahan yang merupakan ekspresi ataupun satu pengungkapan yang mengungkapkan keindahan yang lahir daripada sisi dalam manusia yang didorong oleh kecenderungan seniman kepada perkara-perkara yang indah, apa-apa pun jenis keindahan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi daripada ketiga-tiga pendapat di sini, Ismail Hamid, Didin Sirajuddin dan Quraish Shihab ni, jadi pandangan mereka terhadap seni ghaib dan Jawi ni adalah seni ghaib ni dapat memberikan ketenangan dalam jiwa. Sebab apa? Kita sebagai manusia memang lumrah kita sukakan kepada benda cantik. Bila kita tengok benda yang cantik, automatik jiwa kita sendiri akan rasa tenang. Dan ia lahir daripada sisi dalam manusia yang didorong kepada kecenderungan seniman kepada indah. Samalah, memang fitrah kita dijadikan oleh Allah SWT. Kita suka kepada benda yang cantik, kita suka lihat benda yang cantik dan kita rasa tenang bila melihat
cara yang cantik. Jadi khat ni selain daripada tulisan, dia merupakan macam satu benda yang mampu membuatkan kita rasa tenang bila kita tengok tulisan khat ni. Okey, sekarang baru kita masuk kepada tajuk kita yang sebenar, iaitu mengenai sejarah perkembangan khat pada zaman Bani Umayyah. Okey, waktu zaman Bani Umayyah ni, penulisan khat ni telah pun berkembang luas. Okey, bentuk tulisan pada ketika itu lebih lembut dan mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi. Nilai estetika ni adalah nilai-nilai keindahan atau perkara-perkara yang cantik. Macam tu. Okey, waktu zaman kerajaan Bani Umayyah ni jugalah bermulanya pembaharuan, iaitu tanda titik dan baris mula diperkenalkan untuk memudahkan orang-orang ajam ataupun orang yang selain daripada berbangsa Arab mengenali tulisan Arab. Okay, di samping itu, waktu zaman Bani Umayyah juga terkenal dengan penggunaan kertas yang dinamakan dengan kertas Syami. Ia adalah salah satu langkah positif sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan penulisan seni khat dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Okay, selain itu berlaku juga peletakan titik oleh Abu Aswad Ad-Duali. Dan tulisan pada zaman Umayyah ni adalah mempunyai unsur-unsur kelembutan dan permulaan kepada penulisan khat nasakh. Okay, kalau kita tengok gambar kat situ, okay, permulaan mula-mula tulisan khat ni dia tak ada titik macam gambar kat bawah ni, dan seterusnya bila dilakukan pembaharuan, kita boleh tengok gambar dekat sebelah nama Abu Aswad Ad-Duali ni. Okay, seterusnya waktu zaman kerajaan Bani Umayyah ni jugalah kita dapat menyaksikan berlakunya pembangunan yang sangat ketara dalam seni Arab khat. Antaranya ada kemunculan dua bentuk khat yang baru selepas khat Kufi, iaitu khat sulus dan juga khat nasakh. Okay, selain daripada khat sulus, terdapat juga khat-khat lain yang muncul pada ketika itu yang mirip dengan khat sulus, seperti khat Tomar, Tauqi, Muhaqqiq, Sulusain, Jalil, Mulsasal dan sebagainya. Dan pada ketika kerajaan Bani Umayyah ni juga berlakunya kemunculan ramai pakar-pakar penulis khat, antaranya seperti Imam Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar dan Ibnu Hasan Al-Mali. Okey, contoh ukiran khat. Okey, kalau dulu tulisan khat ni diukir pada batu-batu mamar, kayu dan sebagainya. Inilah contoh ukiran tulisan khat yang diukir pada batu mamar. Ini ada frame kayu, diukir pada kayu. Okey, kita masuk kepada usaha khalifah. Terdapat pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh khalifah pada zaman Bani Umayyah untuk memartabatkan penulisan khat pada ketika itu. Antaranya adalah Khalifah Umayyah telah berusaha untuk menyatukan penulis khat dengan memberikan kedudukan istimewa kepada mereka. Dan penggunaan tulisan khat ni juga diukir di mamar, di lantai batu, ukiran huruf dan bunga-bunga di masjid, umpamanya seperti di kubah masjid yang boleh kita tengok di Baitul Maqdis, Masjid Umawi di Damsyik, Istana Khiyar dan juga Istana Jusak. Okey, seterusnya semasa pemerintahan Umayyah di Syam ataupun dikenali sebagai Syria, pemimpin di sana sangat menekankan penggunaan tulisan khat. Okey, manakala untuk golongan yang kaya, yang berkemampuan pula, mereka ikhtiar menghias Al-Quran dengan menjilidkannya dan juga menghias dinding-dinding istana dengan tulisan khat yang indah tadi untuk memperkasakan penulisan khat pada zaman itu. Terusnya, antara jenis-jenis khat yang wujud pada zaman Umayyah adalah seperti berikut. Okey, kat sini kita ambil beberapa, kalau tak salah saya ada 8 kita ambil. Okey,
Yang pertama adalah khat kufi. Khat kufi tidak diletakkan baris dan dia dihias di ruang-ruang kosong antara huruf dengan ragam hias yang bercirikan pokok dan batang pokok kacang sebagai latar belakang. Yang kedua adalah khat diwani jali. Khat diwani jali ni jali yang bermaksud jelas. Okey, dia terdapat kelainan lah dari segi bentuk tulisan khat itu sendiri. Kemudian khat ijazah. Khat ijazah yang bermaksud syahadah atau sijil yang digunakan kepada mereka yang betul-betul cemerlang dalam bidang khat. Khat huruf taj pula bermaksud mahkota. Khat nasakh dinamakan kerana tulisannya sendiri digunakan untuk menasahkan atau membukukan Al-Quran dan juga naskah-naskah ilmiah yang lain, macam buku-buku ditulis dalam khat nasakh, kerana tulisan khat ini sangat mudah untuk dibaca, sesuai untuk digunakan dalam penulisan seperti buku. Kemudian khat faris. Khat faris ni ataupun khat farisi dinisbahkan kepada bangsa Iran yang digunakan untuk menulis syair dan kegunaan harian dalam kehidupan mereka lah, seperti menulis surat dan sebagainya. Seterusnya khat riqa'ah. Khat riqa'ah juga disebut sebagai khat riq'i atau riqa'. Khat ini merupakan jenis tulisan yang cepat atau hampir sama dengan penulisan stenografi. Stenografi ni macam kita buat nota, kita tulis dalam tulisan yang cepat, laju, singkat. Macam kita tengok huruf, bila kita tulis bismillah tu kan, dia gigi sin tu dia tak letak pun, dia terus buat sin mim. Tu macam kita tulis nota, tulis laju-laju. Itulah kaedah penulisan stenografi. Dan yang terakhir adalah khat sulus. Okey, khat sulus ni banyak digunakan dalam hiasan manuskrip dan terutama sekali tajuk-tajuk buku ataupun sub-sub topik dan nama kitab ataupun kitab-kitab yang tertentu. Okay, inilah contoh khat yang digunakan. Khat kufi di atas sekali, khat sulus, khat nasakh, khat ijazah, farisi, diwani, diwani jali dan juga khat riqa'ah. Okey. Wah, dah sampai kesimpulan. Okey, kesimpulan kat sini adalah seni khat ni adalah salah satu perkara yang diharuskan dalam Islam dan antara kesenian yang digalak oleh Islam. Nabi SAW telah memberikan penekanan terhadap seni khat sekalipun baginda seorang yang umi, tidak mampu menulis dan juga tidak mampu membaca. Khat ini perlu dipelihara oleh semua lapisan masyarakat kerana khat ini dianggap sebagai satu aset, satu harta yang sangat berharga bagi generasi Muslim pada masa kini dan juga akan datang. Khat juga adalah seni tinggalan khazanah yang berkait secara langsung dengan Al-Quran Karim. Seni khat dan jawi adalah jenis seni tulisan yang telah mewarnai pelbagai pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Islam yang menjadi nilai Islam, nilai kesenian Islam yang berkualiti tinggi. Jadi, kita seharusnya memupuk minat terhadap seni khat dan agar dapat mendekatkan lagi seseorang dengan khazanah Al-Quran dan juga banyak lagi manfaat bila kita mempelajari khat. Dan akhir sekali, seharusnya kita sebagai umat Islam tidak mencari keindahan di luar Islam kerana agama yang lengkap, bahkan melengkapkan keperluan umatnya sendiri itu adalah agama Islam. Jadi, sama-samalah kita pelihara tulisan khat ini. Dan sekian sahaja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap dan sebagainya. Syukran jazilan.